Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke kelas sejarah Cikgu Linda. Pada hari ini kita akan belajar sejarah tingkatan 3 1.2 faktor kedatangan kuasa barat ke negara kita. Kestabilan dan kemakmuran negara kita menyebabkan kuasa-kuasa barat berminat untuk memiliki kekayaan tersebut. Penjajahan Eropah ke luar benua melibatkan Portugis dan Spanyol. Penjelajahan orang Portugis membawa mereka ke Asia. Mereka berjaya membina empayar perdagangan dan menguasai jalan perdagangan di Lautan Hindi. Orang Spanyol menjadi saingan utama sebagai kuasa penjajah pada abad ke-16. Bahkan pada abad ke-16, Spanyol menjadi kuasa ulung di Eropah kerana memiliki kekayaan hasil daripada beberapa buah koloninya. Abad ke-16 merupakan zaman kegemilangan Portugis dan Spanyol. Pada abad ke-17 pula menyaksikan kebangkitan kuasa-kuasa barat seperti Belanda, British dan Perancis sebagai kuasa penjajah untuk merebut kekayaan dan tanah jajahan di seberang laut. Alam Melayu menjadi sasaran utama kedatangan orang Eropah. Matlamat mereka adalah untuk mencari sumber rempah ratus dan menguasainya. Kedatangan kuasa barat pada abad ke-16 adalah disebabkan atas faktor-faktor berikut. Barangan mewah. Kuasa-kuasa barat pada ketika itu berminat untuk mendapatkan bahan-bahan seperti rempah ratus, minyak wangi, emas, perak, batu permata, gading dan hasil hutan. Orang Eropah perlu mendapatkan barangan mewah dari China seperti teh, sutra dan tembikar. Seterusnya, pusat pengumpulan barang. Sebagai tukaran, negara China mahukan emas, perak, biji timah dan rempah ratus. Barang-barang ini boleh didapati dari Kepulauan Melayu. Syarikat perdagangan tersebut memerlukan pusat pengumpulan bahan mentah tempatan yang terletak di tengah-tengah laluan perdagangan antara China dan India. Seterusnya, pelabuhan persinggahan. Angin monsun barat daya dan angin monsun timur laut memainkan peranan penting bagi menentukan masa bagi setiap pelayaran. Kuasa barat memerlukan pelabuhan yang sesuai sebagai tempat berlindung sementara menunggu peralihan angin monsun. Mereka memerlukan pelabuhan singgah di alam Melayu untuk memudahkan kapal berlabuh, mengisi bekalan air, makanan dan kemudahan membaiki kapal sebelum berlayar ke Canton. Agama Kristian merupakan antara faktor penting penjajahan kuasa barat ke negara kita. Matlamat penjajahan mereka adalah untuk kekayaan, keagamaan dan kemasyhuran. Seterusnya, kedatangan kuasa barat pada abad ke-17 dan abad ke-18 adalah disebabkan oleh revolusi perindustrian. Revolusi perindustrian berlaku di Britain sejak abad ke-17. Menjelang tahun 1870-an, negara-negara Eropah lain seperti Jerman dan Perancis menjadi negara perindustrian seperti Britain. Selepas berlakunya revolusi perindustrian, dasar kuasa-kuasa barat berubah corak. Mereka perlu mencari pusat perdagangan dan menguasai tanah jajahan yang dapat membekalkan bahan-bahan mentah bagi keperluan kilang perusahaan mereka secara berterusan. Revolusi perindustrian membolehkan barangan dikeluarkan secara besar-besaran. Dengan kepesatan pengeluaran barangan kilang, kawasan pasaran yang lebih luas perlu dicari untuk memasarkan barang tersebut supaya keunggulan
keuntungan dapat dimaksimumkan. Baiklah pelajar-pelajar sekalian, seterusnya kita lihat kedatangan kuasa barat pada abad ke-19 dan abad ke-20. Pelajar-pelajar boleh merujuk buku teks muka surat 13, 14 dan 15. Kedatangan kuasa barat pada abad ke-19 dan abad ke-20 adalah disebabkan oleh perkembangan industri kereta. Kemunculan perusahaan kereta dan ciptaan tayar menambahkan permintaan untuk getah asli. Selain itu, getah asli merupakan bahan yang penting dalam perusahaan penebat barangan elektrik. Kedua, kesuburan tanah dan kekayaan hasil bumi. Seperti yang telah kita pelajari dalam 1.1 sebelum ini, negara kita mempunyai tanah yang luas, subur dan iklim yang sesuai untuk tanaman berorientasikan ekspor. Contohnya tanaman getah, tebu, tembakau dan padi. Negara kita juga kaya dengan hasil bumi seperti biji timah, biji besi, emas, petroleum dan arang batu. Ketiga, industri mengetin. Pada abad ke-19, terdapat beberapa jenis ciptaan baru di Amerika Syarikat yang memerlukan penggunaan biji timah, iaitu industri mengetin makanan, mengetin minuman, membuat bumbung rumah dan tong minyak. Kesannya, harga biji timah melambung tinggi. Selepas tahun 1840, permintaan untuk biji timah dari negeri-negeri Melayu bertambah dengan pesat. Kedatangan kuasa barat pada abad ke-19 dan abad ke-20 juga adalah disebabkan oleh pembukaan terusan Suez. Pembukaan terusan Suez yang menghubungkan pelabuhan Said di Laut Mediterranean dan Suez di Laut Merah telah mempercepat urusan perdagangan. Perdagangan antara alam Melayu dan benua Eropah semakin bertambah dengan pembukaan terusan ini. Seterusnya, ciptaan kapal wap pada abad ke-19 menggalakkan kedatangan penjajah pada abad ke-19 dan ke-20 ke negara kita. Penggunaan kapal wap penting kerana dapat membawa muatan yang banyak, perjalanannya lebih cepat dan menjimatkan kos. Penghantaran barang dagangan menjadi semakin mudah dan murah. Seterusnya, persaingan kuasa barat. Apabila wujud persaingan kuasa-kuasa barat seperti Britain, Jerman, Perancis, Sepanyol dan Amerika telah menyebabkan kegiatan menakluki kawasan di luar Eropah semakin meningkat. Mereka sanggup berperang untuk mendapatkan tanah jajahan. Kuasa-kuasa barat menganggap semakin luas tanah jajahan, semakin tinggi sanjungan yang diperoleh kuasa barat itu. Faktor kedatangan barat seterusnya adalah disebabkan oleh ciptaan telegraf. Ciptaan teknologi telegraf membolehkan ahli perniagaan di benua Eropah dan Amerika Syarikat menghubungi ejen atau wakil mereka di Tanah Melayu dengan cepat. Penglibatan Tanah Melayu dalam kegiatan pasaran dunia antarabangsa semakin penting. Seterusnya, slogan beban orang putih. Kuasa barat juga berhasrat untuk menyebarkan pengaruh dan tamadun mereka ke seberang laut. Mereka menggunakan pelbagai slogan untuk mewajarkan tindakan mereka. Kuasa barat menggunakan slogan beban orang putih yang bermaksud tanggungjawab mereka dan tugas mereka adalah untuk membantu dan memberikan kesejahteraan kepada pribumi di wilayah yang dijajah oleh mereka. Kuasa Perancis pula menggunakan muslihat tugas menyebarkan tamadun kepada penduduk dunia bukan barat yang dianggap mundur.
Jadi pelajar-pelajar sekalian, untuk tajuk 1.2 faktor kedatangan kuasa barat ke negara kita menunjukkan bahawa negara kita menjadi sasaran kuasa barat untuk mendapatkan tanah jajahan. Justru kita perlu berwaspada terhadap unsur luar yang boleh menggugat kedaulatan negara. Bagaimanakah tindakan yang boleh dilakukan untuk mengekalkan keamanan negara? Kita boleh mengukuhkan perpaduan dalam kalangan masyarakat selain mematuhi arahan pemimpin, tidak menimbulkan isu-isu sensitif, berhati-hati dalam sebarang tindakan dan segala permasalahan diselesaikan secara bijaksana. Sekian sahaja perkongsian untuk kali ini. Semoga bermanfaat buat kita bersama. Sekian, terima kasih.